Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini Sabtu 21 Syaban 45 bersamaan dengan 2/3/24, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 72 sehingga ayat 74 insya-Allah. Jadi alhamdulillah, setelah kita bercuti 2 minggu lebih, kita dapat kembali menyambung pengajian kita yang tertangguh. Biiznillah azza wa jalla, kita akan terus selagi hayat di kandung badan bersama dengan Al-Quran kalamullah. Ayat 72-74 ini Allah dedahkan taktik jahat Yahudi, nak suruh perancangan jahat dia nak berpura-pura beriman, pagi petang dia kafir. Nak menimbulkan kecelaruan, nak suruh orang Islam hak masuk Islam dah jadi bengong. Kenapa pagi tadi ikut, petang ni tak ikut? Itu dia panggil perancangan strategi jahat yang dibuat oleh Ahlul Kitab Yahudi. Kemudian dia juga buat ketetapan dalam Kongres Yahudi bahawa jangan percaya kepada orang beriman sekali-kali. Kita percaya sama-sama geng kita je. Dengan orang beriman jangan percaya. Maka Allah nyatakan di sini hidayah milik Allah. Allah akan beri pada siapa yang dikehendaki, dan terhalangnya orang-orang yang Allah Ta'ala tak hendak beri hidayah kepada mereka. Maka kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai, jalan hidayah, petunjuk yang diredai, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar yang ada kitab Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 111. Hak Jawi muka surat 3 kali 1 111. Ayat dia 72 sehingga 74 biiznillahi azza wa jalla. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian. Pelajar-pelajar hak baru ni jumpa. Tolong tunjuk Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم
mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Balik pada tafsir ayat. Wa qalat ta'ifatum min ahli kitab, dan berkatalah segolongan dari ahli kitab sesama sendiri. Dengar ni. Puak-puak Yahudi dia duk bisik sama dia. Duk buat sama dia, buat perancangan sama dia. Apa perancangan jahat dia? Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar. Berimanlah kamu kepada Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi. Pagi mu beriman. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan kufurlah, engkarlah pada petangnya supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Ini konon-kononnya satu perancangan, satu strategi yang dibuat oleh ahlul kitab. Jadi apa perancangan dia? Kita beramai-ramai pagi, kita pergi beriman, nanti petang kita lari keluar. Untuk apa ni tujuan ni? Cerita bodoh lagu ni untuk apa? Jawab dianya untuk mencelarukan orang yang beriman, biar dia jadi panik. Takkanlah kalau betul ajaran Muhammad ni, kita kata sallallahu alaihi wasallam, ada pula orang lari, mari kita lari juga. Konon-kononnya itulah perancangan. Sebab tu di akhir ayat dia kata la'allahum yarji'un. La'allahum, boleh mudah-mudahan orang yang sudah beriman itu lari juga, tinggalkan agama ini. Li'annahu yuqal, mereka akan kata law kana hadzal din sahihan, kalau agama ini benar takkan orang lari. Kita kata Masya Allah, pandainya dia buat strategi. Dia rasa pandai lah tu dah, dia konon-kononnya. Tengok, pelajar, tulis munasabah. Munasabatul ayah dengan ayat sebelumnya. Zakarallahu ta'ala sabiqan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas sikap ahlul kitab lari daripada kebenaran. Orang ahli kitab ni tak mahu, walaupun dia tahu Al-Quran itu betul, dia tahu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, Nabi sendiri itu betul, benar, tapi dia lari. Maka Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat yang kita baca ini sikap mereka yang sangat memusuhi Islam dan sangat loba mereka, tamak mereka untuk menyesatkan orang yang beriman. Nak sesatkan orang beriman dengan cara mana? Dengan cara buat diayah, main isu, konon-kononnya dia beriman pagi, petang dia kafir. Tapi tak usah duduk cakap lah buat kafir weh. Orang beriman, orang cerdik, orang bodoh atau orang munafik, manakala adanya lari itu, dia panggil munafik. Yang lari itu apa? Munafik. Wal'iyazubillah. Baik, ayat 73. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan mereka berkata lagi,
Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Ini wa qalat hadhihi ta'ifatu aidan, berkata lagi puak-puak Yahudi, la tasiqu, jangan percaya, jangan mudah percaya. La tatma'inu, jangan mudah beri keyakinan, kecuali orang-orang yang sudah ikut agama kamu. Maknanya orang Yahudi juga. Waktumu amrakum, sembunyikan apa yang adalah hati kamu. Jangan kamu dedahkan rahsia kepada orang Islam. Ini semua dia panggil teknik-teknik yang cuba dipakai oleh puak-puak Yahudi, puak-puak Ahlul Kitab. Tapi kita kata hayhat, teknik ini teknik yang rapuh, yang tak berjaya. Maka Allah Ta'ala celah di tengah perancangan Yahudi ini. Allah bagi tahu pada kita, bagi tahu pada Nabi SAW, bagi tahu pada Yahudi, supaya tak usah duduk bangga sangat dengan perancangan. Allah kata apa? Qul innal huda hudallah, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya ialah petunjuk Allah. Taufik yang benarnya daripada Allah Azza wa Jalla. Mu buatlah apa saja pun, kalau Tuhan sudah bagi taufik hidayah kepada orang ini, dia tak akan lari. Tapi kalau orang tu tak dapat taufik daripada Allah, tak dapat hidayah daripada Allah, mereka akan lompat, lari ke sana, lari ke sini. Dia tidak akan dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takut. Baik, balik semula kepada arahan ataupun perancangan Yahudi. Dia kata apa? Ayyu'ta ahadum mislama utitum. Mereka berkata pula, mana ayat ni ada celah sikit, masuk balik Yahudi. Janganlah kamu percaya bahawa akan diberi pada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu. Yahudi ni dia orang panggil syok sorang lah, syok sorang. Dia perasa dia tu paling baik, paling sempurna, paling hebat, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab dia kata apa? Tak ada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala beri pada kamu. Ai karahata an yu'ta ahadum, dia tak suka kalau Allah Ta'ala beri petunjuk pada orang beriman sebagaimana Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia, pada Alkitab. Jadi dia kata, kalau kamu zahirkan ilmu, kamu banyak cakap pada orang yang beriman, orang yang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat maklumat tentang Nabi dulu, tentang cerita orang dulu. Dia pun ada ilmu juga. Bila ada ilmu, dia akan berlawan dengan kamu, dia akan balas kamu, dia tak percaya lagi pada kamu. Ketika itu kamu akan ditinggalkan. Jadi Yahudi ni Yahudi bangsa yang bakhil. Tulis ni pelajar, Yahudi ni dia punya bangsa dia, yang pertama penakut, jaban, penakut. Yang kedua bakhil. Ilmu pun dia tak nak bagi dengan orang. Berbeza dengan orang Islam. Kita akan ajar ilmu pada siapa saja yang nak belajar. Kita tak akan sembunyikan ilmu. Siapa nak belajar, mari. Ilmu tadabbur Quran ke, ilmu fiqh ke, ilmu hadis ke. Tapi Yahudi dia panggil ihtikar. Beri ihtikar, monopoli ilmu. Ilmu ni dia nak suruh belajar di sekitar apa buat dia je. Orang mengikut Nabi jangan tahu. Dua. Nombor tiga, au yuhajjukum 'inda rabbikum. Ini perancangan yang ketiga. Yahudi kata, mu jangan cerita kepada orang beriman pengikut Muhammad ni ilmu. Sebab apa? Sebab
atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Manakala kita bagi ajar dia, dia belajar, dia buat hujah ni, hentam kita balik. Dia buat hujah, hentam balik kita. Jangan ajar. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya pokok Yahudi ni yashhadun annal hujjata qad qamat alaikum. Yahudi tahu dah sebenarnya hujah telah tegak. Dalam kitab Taurat sudah ada sifat-sifat Nabi SAW. Bagi puak Nasara dalam kitab Injil juga sudah ada sifat Nabi SAW. Tapi mereka sombong, angkuh, kerah kepala, tak erti bahasa. Ini bahasa Kelantan tu biar. Tak erti bahasa. Orang duk main keluk-kelik, tak ada pendirian. Jadi ingat dia ya betul. Sebenarnya apa yang ada dalam kitab mereka sudah jelas, tapi mereka yang tak mau ikut. Ini kita kata yang mencelakakan manusia atas dunia ni siapa? Nafsu yang menguasai diri, syaitan yang menghalang daripada menerima kebenaran, dan juga sifat hasad, dengki, tak mau tunduk kepada kebenaran. Ini punca. Jadi 3 perkara Yahudi buat. Jangan buat. Dia kata jangan ajar dia, nanti dia pandai macam kamu juga. Maka Allah Ta'ala bagi jawapan di sini. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, mana di bawah kuasa Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah amat luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Jadi Allahu Akbar. Tak usah duk sekat lah, tak usah duk halang lah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ajar kepada kita keimanan kita kepada Allah. Qul lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna taufiq lil iman. Orang yang buka pintu hati manusia bagi taufik supaya beriman, wal hidayah lil Islam, petunjuk untuk orang yang masuk Islam, wal ihsan, dan keyakinan betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun buat baik juga ihsan pada makhluk, Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hamba dia. Wa qad atallahu hadhihi al-ummah, Allah Ta'ala telah beri anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak kelebihan, mengatasi beberapa kelebihan yang telah diberikan kepada Bani Israel. Tak ada nak deki lah, dah Tuhan bagi balas apanya, deki apanya. Itu ayat sepatutnya begitu. Kalau orang dah beri, Allah Ta'ala dah beri hidayah, Allah dah beri taufik, apa kamu nak berdengki? Kenapa kamu sakit hati? Kenapa? Macam-macam kenapa lagi lah, kita boleh huraikan dalam ayat-ayat yang panjang ini. Allahu Akbar. Cuma ada sedikit dia panggil lataif. Dalam Quran ni Allah sebut Bani Israel, sekali dia sebut Yahudi. Tanda ni pelajar. Biasanya bila Tuhan kata ya ayyuhal biya ma'syaral yahud, ya apa ni, al-yahud, kalau dia guna perkataan Yahudi, itu Allah Ta'ala nak cela pokok dia, perangai buruk. Orang panggil huduh fa'il. Tapi kalau Tuhan nak puji, dia panggil ya Bani Israel. Padahal Bani Israel itu Yahudi lah, cuma cara pendekatan, cara sebutan. Macam kita juga lah, waktu baik panggil lain, waktu marah panggil lain lah. Macam suami panggil ke bini, waktu dia tak balas kak, alah yang lah, ling lah, macam-macam bunyi ayat, dengar apa takut. Waktu dia kelahi makmum, makmum lalu. Jadi Allah Ta'ala panggil Yahudi biasanya
ayat celaan. Tapi kalau Bani Israel, ketika Allah Ta'ala nak panggil mereka, nak dakwah mereka. Baik, di akhir ayat, wallahu wasi'un alim, dan Allah amat luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Ya, wallahu zu sa'atin bi fadlihi ala man yasha. Allah Ta'ala mempunyai keluasan limpah kurnianya ke atas mereka yang dikehendakinya. Zu ilmin biman yastahiqul fadla, dan Allah Ta'ala mempunyai ilmu bagi orang yang layak untuk diberi kelebihan. Tuhan ada senarai dengan dia. Wa huwa lahu ahlun, orang ini layak untuk dipuji. Fahuwa yu'ti fadlahu ala ilmin wa hikmatin, maknanya Allah Ta'ala kalau dia sayang pada hamba dia beri kelebihan pada mana-mana hamba dengan ilmu dia dan dengan hikmah yang ada pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Tuhan tidak kata buat satu benda sia-sia, tak ada perancangan, tak ada strategi, tak ada kelebihan, tak ada keistilak. Itu bukan Tuhan, itu makhluk lain yang tak dengar kata. Ingat molek dah. Baiklah, di akhir ayat siri ini, ayat 74, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan pemberian rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Yakhtas bi rahmati man yasha, maksudnya yakhussu bin nubuwati. Allah Ta'ala anugerahkan pangkat kenabian, pangkat rasul, pilih orang yang nak jadi Islam, menerima Al-Quran kepada siapa yang dikehendaki. Huwa ahlun lizalik, orang itu layak untuk menerimanya. Wa qad khassa hadhihi al-ummah wa nabiyha, Allah Ta'ala telah anugerahkan ciri-ciri keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabinya, bima la yuhaddu wa la yusafu minal fadli, dengan perkara yang tak mampu untuk kita nak senaraikan. Dalam buku yang ana terjemah tu, nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil Bidayatus Sul fi Tafdili Rasul, menyenaraikan 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Bukan Nabi dengan kita, tak compare dengan kita, tak banding. Dia banding sama Nabi. 41 kelebihan sahih semua riwayat. Allahu Akbar. Al-Imam Suyuti kumpul dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra lebih daripada 300, tapi bercampur. Ada riwayat sahih, ada lemah, ada yang lebih teruk daripada itu lagi. Jadi kita ambil yang sahih. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, wallahu zul fadlil azim, Allah Ta'ala mempunyai kelebihan, ihsan, anugerah yang sangat luas, diberinya kepada siapa yang dikehendaki, kepada hamba-hamba yang dikasihi, untuk menerima anugerah iman, amal, takwa di dunia dan syurga di akhirat nanti. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Karena itulah tersebut dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala beri dunia dengan ni, Allah Ta'ala beri dunia liman ahabba wa man lam yuhab. Orang yang dia sayang dia beri, orang tak sayang pun dia beri. Bahkan dalam pemerhatian kita, orang kafir lebih kaya daripada orang beriman. Nah, tapi untuk akhirat dia tak beri kecuali orang yang disayangi. Allahu Akbar. Tamatlah huraian ayat secara ringkas. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini.
Tanda pelajar khams fawaid, 5 faedah daripada ayat. Ayat yang pertama, wa qalat ta'ifatun min al-kitab aminu billadzi unzila. Berkatalah sebahagian daripada al-kitab, sama-sama dia, kita buat perancangan jahat, pagi kita beriman, petang kita lari. Kata di ulama tadabbur, al-faidatu, faedah Allah Ta'ala nyatakan, dedahkan, pecahkan tembelang perancangan jahat Yahudi ni kepada kita, nak beriman pagi, lari petang, nak buat di ayah sana sini, dengan beberapa sebab. Tanda pelajar. Kenapa Allah Ta'ala dedahkan rahsia ini? Jawab dia, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, anna hadhil hilah, perancangan jahat ini berstrategi. Yahudi bincang sama-sama dia, sembunyi dalam rumah, tak ada pun orang tengok, tak ada orang tahu, orang Islam tak tahu, dia bincang sama dia. Bila Allah Ta'ala bawa ayat Quran 1 ayat 72 ini, top, macam satu ledakan, terkejut Yahudi. Siapa pecah rahsia? Siapa dedahkan cerita ni? Maka tak ada siapa dedah, Allah yang dedahkan. Maka jadilah ayat ini ikhbaran anil ghaibi. Allah Ta'ala cerita benda ghaib, fayakunu mu'jizan, maka dia jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pun panik. Mana dia ambil? Siapa yang cakap? Siapa yang bagi maklumat ni? Engkau tersudut panik lah. Dah tu hawak tu bik kak. Kalau Allah Ta'ala dah nyatakan, jadilah. Yang kedua, sebab yang kedua, masih lagi dalam isu yang pertama, annahu ta'ala lamma atla'al mu'minin ala tawatu'ihim, bila Allah Ta'ala dedahkan rahsia Yahudi ni, helah-helah jahat yang dia buat ini, kita tahu dah, kita dah tahu perancangan dia, tahu. Mana kalau dia mari beriman pagi, petang dia lari, alah kau, semalam orang dah tahu awak punya perancangan lah, tak usah duduk cakap. Jadi tak ada benda, tidak benda pelik. Awal-awal lagi. Walaula hadzal i'lan, kalau Allah Ta'ala tak beri maklum awal, bila Yahudi buat sungguh benda ni, mungkin ada orang yang lemah iman akan terpedaya. Kata budak Facebook, akan terkoyak, terpengaruh dengan diayah Yahudi. Tiga, bila Yahudi tahu perancangan dia telah pecah, tembelang dia telah terledah, dia pun tak beranilah nak buat. Tak sebab orang tahu dah perancangan kita. Kalau pergi buat juga, bodoh orang panggil lagi tu. Tak cerdik, pergi buat benda orang tahu. Ada sebab itulah kita ni, kalau kita tahu perancangan-perancangan, strategi-strategi yang dibuat oleh orang kafir, kita dedah selalu. Pak, kita buka, kau tu saya cakap lah, aku tahu dah apa yang kau nak buat. Baiklah. Yang kedua, faedah yang kedua tulis. Faedah yang kedua, dalam perancangan jahat Yahudi ini, dia nak pura-pura masuk Islam. Maka ulama tadabbur kata, at-tahzir min a'da'il Islam wa umalaihim. Ayat ini memberi amaran kepada orang Islam supaya berhati-hati dengan perancangan musuh-musuh Islam yang berselindung di sebalik nama orang Islam. Tujuan dia apa? Nak menggugat kestabilan akidah dengan berbagai-bagai cara. Ada kalanya berselindung di sebalik nama fun, seni, seni, adab, sastra, kebebasan bersuara, macam-macam nama lagi ada. Hari ni atas nama seni, orang boleh buat macam-macam maksiat. Bini orang jadi bini dia, berlakon dedah aurat, berlakon tidur sekatil, tidur sebantal, sedangkan bini orang.
atas nama seni. La. Ataupun atas nama budaya. Ini budaya kita. Arwah ayah ni rahimahullah taala, dia selalu ulang kalimah ini. Dia kata mereka yang senior di sebalik budaya sebenarnya bukan budaya, itu sebenarnya tipu daya. Kita kata rahimakallah ya walid, Allah Ta'ala bagi rahmat yang luas pada ayah kita. Berselindung di sebalik nama budaya, tapi sebenarnya tipu daya. Berapa banyak ni permainan-permainan maksiat yang telah dimatikan oleh ulama-ulama dulu, sekarang ni hidup balik. Nak hidup balik, mandi safar lah, main tu main ni, permainan-permainan pemujaan, cukup berbahaya. Jadi kita orang Islam, kalau kita tahu dia ni kafir tulen, pure kafir, mari buat, kita tak akan percaya. Tapi kalau yang bawa cerita ni orang yang berselindung di sebalik nama Islam, buat mari pula di atas nama ahli sunnah, walaupun ajaran dia batiniah yang keluar daripada sunnah, dia panggil bid'ah, mungkar, khurafat, tapi orang akan terpedaya sebab dia jual atas nama ahli sunnah. Ini sehari dua ni sibuk orang mengaku keturunan Nabi, tapi negara yang dia ada tu menafikan benda tu. Berapa ramai orang Islam terkoyak, tergila-gila dengan orang ni sebab percaya. Jangan. Ahli-ahli bid'ah mengkosmetikkan ajaran-ajaran mereka di atas nama ahli sunnah. Sunnah apa? Sunnah apa? Oh, dia ni keturunan Nabi ni, ajaran dia walaupun tak ikut Nabi, jangan main-main. Jadi perancangan taktik Yahudi ni nak masuk Islam kejap, patut kafir, cukup berbahaya. Pasal itulah orang Islam, ini cerita saya tak ulah isu semasa. Kata-kata ini anak ada ulang bermula daripada saya balik tahun 2006 dulu sampai hari ini. Kita ulang. Kita kata di antara benda ajaib dalam dunia ini, iaitulah orang Islam mendakak undang-undang penjajah yang dibuat oleh penjajah Lurek dulu sampai ke 65 tahun, undang-undang itu masih lagi dipakai. Sedangkan masa tu umat Islam ramai, kuasa pentadbiran duduk di tangan orang Islam, kenapa tak ubah? Sekarang ini kuasa sudah campur-campur, sampai mereka kuih-kuih makanan mereka pun nak masuk dalam menu negara. Barulah kita sedar, celek mata bila ada orang cuik sikit tentang perlembagaan kita yang dijajah oleh orang kafir. Ada yang terkoyak, ada yang marah. Anak kata di antara orang kata dalam dunia ni ada 7 perkara ajaib dalam dunia. 7 perkara benda ajaib dalam dunia ni. Saya bergurau kata yang ke-8, anak orang Islam menolak undang-undang Islam. Ini ajaib yang ke-8, boleh masuk dalam keajaiban dunia yang ke-8. Tulis itu. Baiklah, kita tak boleh lama-lama satu tempat, panjang. Kita berpindah kepada yang ketiga. Qaulu ta'ala, qul innal huda hudallah. Qul innal huda hudallah. Petunjuk yang benar ialah petunjuk dari Allah. Ayat ini yadullu ala anna man talabal huda war rusyd. Siapa dia mencari petunjuk, cari hidayah, tidak ikut Quran dengan sunnah, dalla, orang ni akan sesat, tak akan jumpa lorong. Kerana petunjuk itu duduk termahsur, terkurung dalam 2 sumber saja. Sumber yang pertama Alkitab, Al-Quran. Sumber yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cari sumber lain, jawabnya awak akan terlepas pandang. Kita tidak akan jumpa lorong yang sebenar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang sama ini, faedah yang ketiga lagi, annal muslima, orang muslim, bila kita nak tolak hujah-hujah ahlul batil, kita mengatakan al-huda hudallah, petunjuk yang benar datang dari Allah. Petunjuk yang benar datang dari Allah. Walaupun mereka nak sekat agama, walaupun mereka nak halang kita, tapi kalau Tuhan nak buka pintu, tak akan terhalang. Jadi pasal itulah kita mengatakan para jemaah sekalian,
kita jangan mudah percayalah, orang panggil, jangan mudah koyak. Bila orang tipu kita buat diayah macam-macam. Jadi ayat ini tengah-tengah cerita Yahudi, Allah Ta'ala pause sekejap. Qul innal huda hudallah, bukan petunjuk yang dibawa oleh Yahudi, sebab taufik itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Taufik di bawah kuasa Allah. Ana telah ulang berkali-kali kepada para jemaah, tanda pelajar. Hidayah dua jenis. Hidayah berapa kategori? Dua kategori. Yang pertama dipanggil hidayatul irsyad. Hidayah memberi bimbingan kepada orang. Itu khidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh sahabat, disambut oleh para pendakwah. Tapi hidayatul taufik, nak buka pintu hati, nak lapangkan dada orang untuk menerima ajaran yang kita bawa, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi tak usah kita kuat-kuat, tak dapat. Maka walaupun orang kafir nak sekat, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurih. Orang kafir mula nak sekat, Allah Ta'ala akan sempurnakan agamanya, tak usah dia sekat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita mengatakan kita yakin dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla, jangan lari. Baik, yang keempat, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. La tu'minu illa liman tabi'a. Yahudi kata, mu jangan percaya, kamu jangan yakin, kamu jangan beri keyakinan, jangan beri orang panggil siqah, kecuali orang yang ikut agamamu. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, Yahudi ni oleh kerana dia buat perancangan jahat, dia mula takut terdedah rahsia, takut terbongkar dia punya perancangan. Jadi kita orang beriman ni jangan ikut lapangan Yahudi tu. Dakwah kita ni kita ajak kepada semua orang, tapi ingat, untuk memberi tugasan, untuk memberi walak kepercayaan, kita juga orang beriman kena ambil cakna bahawa jangan percaya kepada semua orang. Ni tidak, ni kadang-kadang banyak kali kita ditipu. Waktu orang bukan Islam, dia tak ada kuasa, dia merengek-rengek, merayu-rayu nak berkawan dengan orang Islam, sanggup guling bersama. Tapi bila dia tak ada kuasa, mereka akan gunakan kesempatan untuk mengambil kesempatan untuk menguatkan dia. Maka kita orang beriman jangan sekali-kali, walaupun ini perancangan Yahudi, tapi kita kena ingat bahawa kepercayaan Yahudi pun tak percaya kita, macam mana kita nak percaya ke dia? Orang kafir sebenarnya dia tak percaya pada kita, tapi dia menggunakan kita, memperkudakan kita untuk mendapat kepercayaan. Yang sedihnya, anak orang Islam pula beria-ria, bermati-matian memuji-muji pupa kafir, konon-konon inilah orang yang berintegriti, orang yang bertata kelola. Tata kelola apa? Tata kedia ada. Nah, hati-hati. Walaupun ini perancangan Yahudi, tapi kita orang beriman juga kena ambil maklum bahawa kita percaya, nak letak kepercayaan, biarlah betul-betul orang yang yakin dengan akidah kita. Yang terakhir, qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtas bi rahmatihi man yasha. Allah ajar kepada kita bahawa yakinlah, percayalah kepada Allah, berusahalah menjadi hamba Allah yang baik, yang betul-betul beriman, yang betul-betul ingat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab bila kita buat benda baik, bila kita yakin dengan pertolongan Allah, Allah akan beri petunjuk, Allah akan curahkan kasih sayang dia kepada kita. Ini tak tahannya kita nak suruh Tuhan sayang kepada kita, tapi kita sendiri tak buat perkara yang Allah sayang. Boleh ke tak boleh? Jawabnya ajaib, wallah. Kita nak suruh mak kita, nak suruh umi kita sayang kepada kita, tapi kita buat perangai huduh, dia nak sayang.
Kita nak suruh Allah sayang pada kita, kita sendiri tak sayang kepada Allah, tak mungkin akan berlaku. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat, fazkuruni azkurkum, mu ingat aku ingat kamu. Jadi Allah Ta'ala akan beri limpah kurnia dia kepada orang yang beriman dengan syarat. Apa dia syarat? Syaratnya orang tu patuh, akur, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah kita 5 faedah daripada ayat 72 sehingga 74. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita 75, 76 besok biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.